haji dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang yang beriman dan amal saleh itu yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang yang beriman, yang beramal dengan ilmunya, dan juga orang yang mempunyai ilmu itu beberapa darjat. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang dalam kesibukan kita bekerja, kita lupa sebenarnya ilmu yang datang dalam diri ini dia harus dah memberi kepada kita satu impact yang baik untuk diri kita dan orang-orang keliling kita. Jika tidak, dia hanyalah duduk dalam diri kita sebagai satu information saja. Dia tidak jadi knowledge. Knowledge ini dimasyhurkan oleh kebanyakan para pekaji bahasa terminologi merujuk satu bentuk pengetahuan yang memberi manfaat kepada kita dan orang-orang keliling kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya nak rujuk pada satu hadis riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Sayyidina Nabi ini bersabda bagaimana Roma yang terpuan anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata melainkan bukan benar. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, ittaqil maharim takun a'badan nas, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa ahib li ghairika ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan, wa ahsin ila jarika takun muslima, wa la tukthir min ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita 5 wasiat, 5 perkara. Yang pertama, Nabi beritahu kita jauhilah perkara yang haram, nescaya kamu akan dapat kemanisan beribadah kepada Allah. Takun a'badan nas, kamu akan jadi orang yang paling tekun beribadah. Yang kedua, kamu redhalah dengan anugerah Allah kepadamu, nanti kamu akan jadi orang yang paling kaya. Takun aghnan nas. Dan yang ketiga, wa ahib li ghairika ma tuhib li nafsi. Buatlah satu perkara kepada orang lain sebagaimana saudara suka dilakukan kepada saudara perkara tersebut. Nanti saudara akan jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, buatlah baik kepada jiran-jiran yang berdekatan dengan kita. Nanti saudara akan dapat jadi seorang Islam yang sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak ketawa. Ketawa yang berlebihan itu mematikan hati. Ya, jadi ini satu perkara yang boleh kita kaji dalam diri kita. Kita ni dalam kehidupan kadang-kadang selalu tunjuk pada orang. Tunjuk pada orang, kau dah buat belum ni. Tapi kita terlupa diri kita sendiri. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya, bagi diri saya dan tuan-tuan semua, kita lebih kurang sama latar belakang, berada dalam organisasi Islam. Ya, saya berada di UAE lebih daripada 12 tahun, alhamdulillah. Dan tuan-tuan pun masih berada dalam organisasi yang penting ini. Saya baru sebut dengan sahabat-sahabat sama minum tadi, agak-agak kalau kita duduk di pusat organisasi Islam seperti ini, orang akan panggil kita ustaz. For sure orang panggil kita ustaz. Yang perempuan ustazah. Kan? Kenapa? Kerana itu merupakan satu nama yang sinonim dengan kebaikan. Orang nampak pusat zakat, dia ingat bagaimana di sini boleh dapat kedamaian barangkali. Dia expect daripada kita. Datang ke UAE, dia ingat di sini ada nur. Dia pergi ke IKIM, dia ingat di IKIM boleh selesaikan masalah-masalah kekeluargaan dia. Ini satu benda yang tidak boleh dinafikan, yang tidak boleh kita tolak ke tepi. Ini hakikatnya. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita renung kebaikan-kebaikan yang Nabi ingatkan ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjaga diri kita dan pelihara daripada tergelincir. Kerana kita orang yang tempat dudukan orang ramai, dan orang anggap kita ni mulia, lebih tinggi daripada orang lain. Alangkah rupanya kalau seseorang berdatang jumpa kita dengan satu harapan, tiba-tiba kita nafikan dia. Contohlah, dia di UAE, dia datang cari seorang ustaz untuk memberitahu perkara-perkara berkaitan masalah peribadi. Tiba-tiba kita kata pada dia, ni awak kena buat ini, ni awak pergi ke pejabat kadi, ini awak selesaikan begini. Allah drop semangat dia. Dia menyangkakan di sini dia boleh cari satu kebaikan. Tuan-tuan, renunglah diri kita. Kerana Sayyidina Umar pernah kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an yuzana lakum, wa'idu anfusakum lil ardil akbar. Ya, muhasabah diri kita, kerana kita akan dimuhasabahkan. Dan timbanglah kebaikan-kebaikan kita, kerana itu semua akan ditimbangkan. Dan bersedialah kamu untuk menghadapi hari yang kamu akan bertemu dengan Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan Allah. Yang pertama, kenapa Nabi wasiat kita ittaqil maharim takun a'badan nas? Jauhilah perkara yang haram.
Saya kamu akan jadi orang yang paling seronok beribadah kepada Allah. Contoh para ulama tasawuf menjelaskan dosa kita ni berlaku kerana 7 sumber. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga tangan, yang keempat mulut, yang kelima perut kita, yang keenam akal kita, yang ketujuh kaki kita. Ini anggota-anggota yang biasa kita lihat. 5 panca indera termasuk perut, termasuk akal, jadi 7. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini perkara yang kita kena jaga sungguh. Sebagai contoh, dalam satu hadis, hadis ni dhaif, tetapi dia ada banyak penguatnya. Yang Nabi pernah bersabda, an-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha makhafat Allah awrathahu Allah imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Pandangan itu panah di panah-panah iblis. Kalau kamu membiarkan dia, kalau kamu mengawal dia, maka Allah akan beri kepada kamu kemanisan dalam beribadah kepada-Nya. Kan? Itu sebab dalam ayat 30-31 surah Nur Allah jelaskan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Wahai orang beriman lelaki, tundukkan pandangan daripada melihat benda yang haram. Nanti Allah SWT, itulah yang baik dan lebih suci untuk kamu. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Orang perempuan pun kena juga melakukan perkara yang sama, menundukkan pandangan. Para ulama di sudut takdim dan takhir membincangkan kenapa orang lelaki dulu, perempuan kemudian. Ni dalam syarat kita belajar Al-Quran, ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan. Kenapa pula dalam konteks zina, azani wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan berzina, lelaki berzina, kenapa dahulukan perempuan kemudian lelaki? Dalam masalah mencuri pula, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an. Allah SWT sebut dalam Quran, lelaki mencuri, perempuan mencuri, potong tangannya. Kenapa di sini dulu lelaki yang kemudian? Kenapa perempuan kemudian? Para ulama bincangkan perkara ini. Kerana lazimnya di sudut psikologi, orang lelaki lebih mudah terangsang daripada orang perempuan. Kan orang lelaki disuruh untuk menundukkan pandangan, orang perempuan disuruh menutup aurat. Itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang kita sebut pada orang lelaki saja, orang perempuan tak adil pula kan. Orang lelaki dia memang Allah jadikan dia mudah terangsang. Ada orang putih seorang dia tulis sebuah buku tajuk Boys and Girls Learn Differently. Lelaki perempuan lain. Allah sebut dalam Quran, walaysa dzakaru kal untha. Lelaki perempuan tidak sama. Ikut kajian ni dia kata mata orang lelaki ni hitam tu kecil, putih tu besar. Percaya? Tak percaya pun tak apa, nanti balik tengok pada anak lelaki ni, tengok pada kawan kita, tengok Ustaz Musi ni apa lama-lama. Tuan-tuan ni muliakan Allah. Kerana orang lelaki ni dia punya fokus dia punya pandangan tu menembus macam-macam benda. Dia melihat, dia boleh mentafsirkan. Dia melihat, dia boleh menggambarkan. Faham orang perempuan mata putihnya lebih luas. Sebab itu orang perempuan bila dia berkahwin, dia sayang pada lelaki dia adalah segala-galanya bagi dia. Tapi orang lelaki berkahwin bercambah, boleh bercambah lagi. Kerana mata dia itu menembus kalbu, maksud saya. Tuan-tuan dimuliakan Allah. Ini sebagai contoh pandangan. Pandangan mata ni cukup baik. Kerana itu orang Arab berkata, an-nazratun fabtisamatun famaw'idun faliqa'u fakalamun fawa'idun. An-nazratu fabtisamatun fakalamun famaw'idun fakalamun. Mula-mula mata, lepas tu senyum, kemudian buat cakap, kemudian buat janji, buat pertemuan. Itu dia, mula daripada mata. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini sebagai contoh anggota kita, mata. Yang kedua, mulut. Mulut ni juga dalam hadis yang sahih menjelaskan bahawa mulut ni menyebabkan masuk ke dalam neraka seorang itu. Illa hasaidu alsinatihim. Kerana seorang masuk neraka kerana kata-katanya yang menyebabkan orang lain yang disusah. Sebagai contoh, saya baca satu artikel tulis oleh Encik Hushim, seorang di psikologi terkemuka. Dia kata tengok ada seorang, dia lihat anak kepada kawannya. Anak pada kawannya seorang yang kali badan dia semangat, kulit dia putih, cantik,
dia boleh kata pada bapa ini, pada ibu ini, ya Allah, best ni ada anak macam ni,